Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan kumpulan saya akan membentangkan berkenaan dengan salah satu aliran pemikiran akidah Islam, iaitu yang mana kami memilih dua golongan, iaitu golongan Khawarij dan golongan Murji'ah. Banyak mazhab dan pemikiran akidah yang muncul dalam Islam. Jadi ada sebahagian daripada mereka yang sangat-sangat berlebihan dengan pegangan mereka dan pendapat mereka, dan sehingga kan ada yang terpesong daripada ketauhidan Allah, ketauhidan Tuhan. Sebagai contoh berkenaan dengan golongan Jabariyah. Jadi golongan ini berpendapat bahawa segala perbuatan manusia itu sama ada baik ataupun buruk, mereka mereka terpaksa buat begitu kerana ianya Allah yang tetapkan. Mereka kata seseorang itu menjadi pencuri kerana Allah yang membuat dia begitu. Seseorang itu jadi baik kerana Allah buat begitu. Jadi dari sini salah, sebabnya Allah memberi kita jalan, sama ada kita ingin memilih jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Jadi disebabkan beberapa peristiwa, maka muncullah beberapa golongan. Antara golongan terawal ialah golongan Khawarij, Syiah dan Murji'ah. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan golongan Khawarij. Jadi apakah itu golongan Khawarij? Golongan Khawarij ni ataupun Khawarij ni bermaksud merupakan kata jamak daripada perkataan Kharijah, yang maksudnya orang-orang yang keluar. Jadi mereka ni merupakan sekelompok Muslim yang pada mulanya menyokong Saidina Ali bin Abi Talib, tapi kemudian berpaling daripada kepimpinan Saidina Ali. Jadi ni mereka dipanggil Khawarij sebab mereka ni keluar daripada kepimpinan yang benar, kepimpinan yang sah, ataupun Khalifah Ali lah. Jadi mereka ni merupakan kumpulan Islam yang paling kuat mempertahankan pegangan mereka. Mereka sangat-sangatlah syadid ataupun mereka sangatlah taksub dengan pegangan mereka. Bagi mereka saja yang benar, tak ada pandangan lain ataupun tak ada kelompok lain yang benar. Jadi sikap fanatik terhadap pemikiran mereka ni sangat tinggi, sampaikan sanggup melakukan banyak perkara atau mereka sanggup melakukan perkara-perkara yang bahaya, keras hati mereka terhadap orang lain, dan sanggup mati untuk mempertahankan akidah mereka, mempertahankan agama mereka. Sehingga kan mereka sanggup membunuh, mereka sanggup berbuat macam-macam lah. Jadi kumpulan ini muncul kerana Majlis Tahkim. Majlis Tahkim dalam menyelesaikan perselisihan antara Puak Ali ataupun kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah. Jadi ketika itu berlakunya Perang Siffin. Perang Siffin ni terjadi kerana terdapat perselisihan antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Jadi apabila peperangan Siffin ni, perang, masa tu Ali dah nak mencapai kemenangan. Pihak Ali nak mencapai kemenangan. Jadi di akhir kemuncak ni, Saidina Muawiyah dan pengikutnya meminta diadakan Majlis Tahkim. Majlis Tahkim ni merupakan majlis berpandukan Al-Quran, majlis penyelesaian berpandukan Al-Quran. Yang mana mereka menggunakan Al-Quran untuk sebagai tahkim lah, sebagai hakim. Jadi bertujuan untuk mengelakkan kekalahan. Masa-masa tak nak kalah, jadi adalah majlis tahkim ni. Ketika itu ada salah seorang daripada puak ataupun kelompok Muawiyah dia letakkan Al-Quran di hujung pedangnya untuk permintaan majlis tahkim dilakukan. Jadi pengikut Saidina Ali ni berselisih pendapat tentang menerima permintaan tersebut.
Kemudian di akhir perdebatan ini menerima majlis tahkim. Yang mana pada awalnya ada yang cakap, ada yang tak kasih, ada cakap jangan terima, ada cakap terimalah untuk berdamai. Dalam majlis tahkim ni, Saidina Ali dia pilih Abu Musa al-Asy'ari menjadi wakil. Kalau Saidina Muawiyah ni pula dia pilih Amr bin al-As sebagai wakil. Kemudian sekumpulan tentera daripada kalangan tentera Saidina Ali ni bangun. Mereka ni lah yang dikatakan Khawarij. Dalam majlis tahkim ni tiba-tiba ada yang berkata, bangun, dia cakap majlis tahkim ni adalah salah kerana ini bermaksud ada keraguan dalam peperangan. Sedangkan kedua-dua pihak yakin kebenaran berada di pihak masing-masing. Jadi mereka cakap majlis tahkim ni salah. Kenapa kita perlu adakan majlis tahkim ni padahal kita sudah benar. Apa yang kita tegakkan ini sudah benar. Jadi mereka kata tiada perhakiman kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun la hukma illallah. Jadi mereka sangat berpegang prinsip tentang tiada la hukma illallah ni. Jadi mereka tak puas hati majlis tahkim ni diadakan. Jadi mereka minta Imam Ali untuk mengakui kesalahannya dan kufur kerana menerima majlis tahkim. Mereka cakap Ali kufur sebab menerima majlis tahkim. Mereka cakap majlis tahkim tak patut buat. Salah majlis tahkim ni. Akan tapi Saidina Ali tidak menunaikan permintaan mereka. Lalu mereka sepakat untuk keluar dari bandar Kufah menuju ke bandar Harura. Jadi bila mereka duduk dekat Harura tu, mereka gelar diri mereka ataupun mereka namakan diri mereka sebagai Haruriyah. Jadi kenapa Khawarij? Orang itu adalah gelaran untuk mereka, Khawarij. Kerana pada dasarnya mereka ni keluar daripada pimpinan Ali. Yang mana pimpinan Ali ni adalah pimpinan yang benar. Jadi mereka keluar dan menderhakai, tak mentaati pimpinan tersebut. Sebabkan itulah namanya Khawarij. Dan mereka juga menggelar diri mereka ni sebagai ahli Asyurah. Yang mana kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada berkenaan dengan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 207 yang bermaksud, dan di antara manusia ada yang mengubahkan dirinya kerana mencari keredaan Allah semata-mata. Jadi kat sini mereka anggap diri mereka adalah orang yang mengubahkan diri kerana untuk mencapai reda Allah. Jadi mereka cakap mereka lah golongannya. Mereka cakap golongan yang lain adalah salah. Gitu. Jadi golongan ni sangat bertentangan dengan puak Syiah. Sebabnya golongan ni dia sangat membantah keras Ali, sangat tak suka Ali berbanding dengan puak Syiah yang mengagung-agungkan Ali. Gitu. Jadi golongan ini juga dianggap bid'ah pertama yang muncul dalam Islam. Golongan yang baru muncul selepas peperangan Siffin. Sebelum golongan ni, golongan yang pertama lah. Sebelum ni tiada macam dalam pemerintahan Umar, Uthman, Abu Bakar, tiada lagi golongan-golongan yang lain. Hanya satu je, iaitu Islam sebenarnya. Jadi selepas berlaku peperangan Siffin, maka wujudlah golongan pertama ni. Kemudian wujud golongan-golongan lain. Jadi pada dasarnya golongan Khawarij ni dia melawan Puan Muawiyah. Dia sangat tak suka Muawiyah dan dia membenci Ali. Jadi dia tak menyokong sama ada Muawiyah ataupun Ali. Dia anggap Ali ni lemah sebab menerima peristiwa tahkim. Jadi sebenarnya mereka ni anggap Ali, anggap Saidina Ali bin Abi Talib ni
Khalifah Ali bin Abi Thalib ni lebih percaya kepada keputusan ummah. Keputusan ummah berbanding dengan keputusan Allah. Jadi dekat situ mereka rasa apa yang Ali buat ni adalah salah. Jadi maka mereka pun keluarlah daripada pihak Ali. Maka wujudlah Khawarij itu. Jadi secara kesimpulannya berlakunya munculnya ataupun punca berlakunya punca munculnya Khawarij ni adalah sebab dasar politik, yang mana peperangan Siffin itu berlaku kerana Muawiyah tidak bersetuju dengan pemerintahan Ali. Itu adalah kerana politik. Jadi sebenarnya aliran pemikiran ni muncul, salah satu sebabnya adalah kerana politik, dan bukan politik saja, ada juga kerana berbeza pendapat. Okey, jadi saya akan teruskan slide seterusnya pada Hafif. Baiklah, seterusnya kita masuk pula kepada dalil-dalil yang berkaitan dengan kaum Khawarij. Dalil yang pertama, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sewaktu Rasulullah sedang membahagikan harta rampasan perang kepada kaum muslimin, secara tiba-tiba Zul Khuwaisirah Al-Tamimi, iaitu seorang daripada puak Khawarij itu sendiri, datang dan berkata, berlaku adillah wahai Rasulullah. Mendengar teguran yang kasar itu, baginda berkata, celakalah kamu. Siapakah yang akan menegakkan keadilan sekiranya aku tidak melakukannya? Lalu Umar bin Al-Khattab mencelah, wahai Rasulullah, adakah anda membenarkanku untuk memancung lehernya? Baginda pun menjawab, biarkanlah dia, kerana suatu hari nanti, dia akan mempunyai pengikutnya akan mencela solat kamu semua dengan membandingkan dengan solat mereka. Mereka juga mencerca puasa kamu dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka keluar daripada agama Islam sederas anak panah yang keluar daripada busurnya. Hadis sahih, riwayat Muslim dan Bukhari. Jadi daripada dalil ni, kita dapat tahu yang sewaktu zaman Rasulullah, sewaktu Rasulullah sedang membahagikan ghanimah, iaitu harta rampasan perang kepada kaum muslimin, ada juga puak yang berani ataupun sanggup tegur Rasulullah supaya berlaku adil. Sedangkan seperti yang kita tahu, pada waktu tu tak ada orang yang lebih layak untuk berlaku adil selain Rasulullah itu sendiri. Jadi dekat sini kita nampaklah bagaimana beraninya kaum Khawarij ni untuk menentang ajaran Islam ataupun untuk memberikan pandangan mereka sendiri. Dalil yang kedua pula, Rasulullah bersabda, akan muncul di antara umatku kaum yang membaca Al-Quran, yang mana bacaan kamu tidak ada nilainya dibandingkan dengan bacaan mereka, dan solat kamu tidak ada nilainya dibandingkan dengan solat mereka, dan puasa kamu tidak ada ertinya dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran sehingga kamu akan menyangka bahawasanya Al-Quran itu milik mereka sahaja. Padahal sebenarnya Al-Quran itu akan melaknat mereka. Tidaklah solat mereka melalui kerongkongan mereka, mereka itu akan memecah agama Islam, sebagaimana keluarnya anak panah daripada busurnya. Hadis sahih riwayat Muslim dan Sunan Abu Daud. Daripada dalil ini kita dapat tahu yang Rasulullah ni sudah meramalkan golongan Khawarij ini, di mana golongan Khawarij ni mereka dapat baca Quran dengan sedap. Ada lagu, ada tajwid semua. Lepas tu mereka pun rajin solat. Sampai umat Islam sendiri pada masa tu akan rasa cemburu dengan solat kaum Khawarij ni sendiri. Tetapi daripada dalil ni kita dapat tahu Rasulullah bersabda bahawa amalan yang mereka lakukan tersebut semuanya hanya sia-sia, kerana bila mereka baca Al-Quran, walaupun mereka baca Quran dengan sangat sedap, solat mereka sangatlah tip-top, macam tu lah. Tetapi mereka, semua amalan itu langsung tidak diterima oleh Allah dan semuanya hanya sia-sia belaka. Jadi daripada kedua-dua dalil tersebut, kita dapat tahu yang bahawa pentingnya untuk kita memerangi kaum Khawarij ni, sebab mereka ni adalah kaum yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam dalam diri kita. Okey, seterusnya kita akan masuk pula kepada ciri-ciri atau pendapat yang diamalkan oleh mazhab ataupun puak Khawarij itu sendiri. Ada 4 sini. Yang pertama, ciri atau pendapat mazhab Khawarij ini adalah mereka membenci Sayyidina Ali
kerana menganggap beliau lemah dalam menegakkan kebenaran dan membenci Muawiyah. Isi di sini adalah merupakan rentetan daripada peristiwa pembunuhan Khalifah Uthman, iaitu setelah berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman, iaitu Khalifah ketiga, Sayyidina Ali ni dia lambat dalam mencari pelaku pembunuh Sayyidina Uthman tersebut. Jadi puak Khawarij ni pada awalnya seperti yang kita tahu, puak Khawarij ini sangat menyokong Ali ni sebagai menjadi khalifah yang keempat. Tetapi setelah mereka mengetahui Ali ni macam Sayyidina Ali ni macam kurang sesuai untuk dijadikan sebagai khalifah yang keempat, mereka pun mula membenci Sayyidina Ali kerana menganggap beliau lemah dalam menegakkan kebenaran. Seterusnya, ciri pendapat mazhab Khawarij juga, mereka akan menghukum ataupun menganggap Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah serta pengikut-pengikut mereka sebagai kafir. Dari ini kerana dari sudut pandangan mereka, mereka merasakan bahawa perbuatan iaitu majlis tahkim yang dilakukan oleh kedua-dua pihak adalah salah di sisi Islam. Adalah salah di sisi Allah, sisi Islam. Maksudnya setelah berlakunya perang Siffin, iaitu antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, mereka pun mengadakan majlis tahkim bagi mengadakan perjanjian perdamaian. Jadi puak Khawarij ni menganggap majlis tahkim itu sebagai sesuatu perbuatan yang salah di sisi Islam dan terus menganggap bahawa Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah ini sebagai kafir. Selepas itu, isi yang ketiga adalah mereka mempunyai slogan sendiri, iaitu La hukma illallah, yang bermaksud tidak ada hukum selain hukum Allah. Kat sini dijelaskan bahawa mereka hanya berpegang kepada hukum yang Allah sudah tentukan sahaja di dalam Al-Quran, dan mereka tidak menerima sebarang hukum-hukum yang dibuat oleh manusia setelah daripada wafatnya Rasulullah SAW. Dan ciri atau pendapat mazhab Khawarij ni yang terakhir adalah mereka akan menghukumkan kafir kepada semua orang yang melakukan dosa-dosa besar. Mereka akan menganggap bahawa orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar itu adalah balasannya adalah neraka. Sedangkan mereka masih boleh bertaubat. Itu maka itulah ciri-ciri atau pendapat daripada mazhab Khawarij ini sendiri, yang semuanya bertentangan daripada ajaran agama Islam. Baiklah, kita akan masuk pula kepada golongan yang kedua selepas golongan Khawarij, iaitu golongan Murji'ah. Dinyatakan di sini bahawa golongan Murji'ah ini merupakan golongan yang menangguhkan persoalan dan pertelingkahan antara umat Islam yang menumpahkan darah hingga hari kiamat, iaitu menyerahkan perkara tersebut hanya kepada Allah. Golongan ini juga banyak memberikan harapan kepada orang-orang pembuat maksiat. Dalam erti kata yang lain, golongan Murji'ah ni adalah suatu kaum yang suka menangguhkan balasan. Serta mereka juga memberi harapan kepada pembuat maksiat kerana mereka menganggap bahawa sebesar mana pun dosa seseorang itu, tetapi selagi adanya iman ataupun kebaikan dalam diri mereka, maka mereka akan terus disayangi oleh Allah dan diredai Allah. Dan itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, di mana sekiranya kita tahu perbuatan itu salah, maka kita perlulah jauhkan diri supaya kita diredai Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Afif sebentar tadi di atas penerangan yang sangat mantap, dan tidak lupa juga kepada saudari Dahlia. Baik, tadi kita telah masuk pengenalan apa itu golongan Murji'ah. Sekarang kita ingin mengenal lebih mendalam maksud Murji'ah dan asal-usul sejarah Murji'ah. Okey, Murji'ah ini diambil dari perkataan arja' yang membawa dua maksud, iaitu pengakhiran dan penundaan. Okey, jika kita lihat di sini, poin yang pertama dia tertulis terdapat sekumpulan umat Islam yang menjauhkan diri dari pertikaian yang tidak mahu ikut menyalahkan orang lain. Yang kedua, mereka tidak terikut-ikut menghukumkan kafir atau menghukumkan Islam pada sesiapa. Yang ketiga, pendirian seperti ini juga dianuti oleh beberapa sahabat
Nabi seperti Abdullah bin Umar, Hasan bin Thabit, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keempat, mereka tidak menyokong Ali dan Muawiyah, bahkan suka menjauhkan diri daripada politik, berdiam diri dan menjauhkan diri dari perselisihan. Baik, nak ringkaskan cerita sejarah Murji'ah, bagaimana Murji'ah ni terbentuk. Okey, sewaktu ada pertikaian politik di antara Muawiyah dan Ali, Saidina Ali, golongan ini bersifat neutral, tidak menyalahkan sesiapa. Mereka menganggap sahabat-sahabat Nabi ni berada pada jalan yang benar. Terdapat juga beberapa sahabat Nabi yang mempunyai pendirian seperti ini, seperti Abdullah bin Umar, Hasan bin Thabit, Sa'ad bin Abi Waqqas. Daripada kata Ibnu Athakir, dan adapun Murji'ah, mereka adalah golongan yang ragu-ragu. Mereka sebelumnya berada dalam peperangan. Ketika mereka kembali ke Madinah selepas pembunuhan Uthman, kesetiaan mereka sama seperti orang ramai. Pendirian mereka satu. Tiada pada mereka sebarang perselisihan. Lalu mereka berkata, kami tinggalkan kepada kamu ketika itu pendirian kamu satu. Tiada perselisihan dalam kalangan kamu. Dan bila kami pulang, kamu berselisih pendapat. Sebahagian kamu mengatakan Uthman dibunuh dalam keadaan zalim dan Uthman serta para sahabatnya lebih berhak mendapat keadilan. Sebahagian kamu pula mengatakan Ali lebih berhak terhadap kebenaran dan para sahabatnya adalah lebih diyakini. Bagi kami iaitu golongan Murji'ah hanya satu kebenaran. Maka kami iaitu golongan Murji'ah tidak berlepas diri daripada kedua-duanya. Kami tidak melaknat kedua-duanya. Kami tidak bersaksi atas kedua-duanya dan kami menyerahkan urusan kedua-duanya kepada Allah sehingga Allah sahaja yang akan mengadili kedua-duanya. Seterusnya kita lihat pula akidah golongan Murji'ah. Terdapat banyak akidah golongan Murji'ah di sini. Kami sediakan 3, iaitu yang pertama, melarang istithna dalam iman. Okay, apa itu istithna dalam iman? Istithna dalam iman contohnya, saya mukmin insya-Allah. Okey, perkataan saya mukmin insya-Allah ini menjadi isu bagi ahli sunnah wal jamaah. Saya mukmin insya-Allah ini bererti saya mukmin. Insya-Allah itu menunjukkan bukan tidak menunjukkan seorang itu kafir, tetapi menunjukkan seorang Muslim tidak melakukan seluruh suruhan Allah sepenuhnya seperti membebaskan hamba yang merdeka. Tidak semua mampu membebaskan hamba merdeka. Oleh itu saya mukmin insya-Allah dibenarkan dalam ahli sunnah wal jamaah. Tapi bagi akidah golongan Murji'ah ini mereka mengharamkan istithna dalam iman. Mereka mengatakan mereka yang mengharamkan istithna adalah kelompok Murji'ah, Jahmiyah dan yang lainnya. Kiranya nak tunjuk kelompok Murji'ah ini mereka hanya mengatakan iman sekadar perkataan. Tidak perbuatan tersebut, perbuatan yang kita lakukan tidak menunjukkan seorang itu beriman. Kiranya kalau seorang itu minum arak tapi dia beriman, bagi golongan Murji'ah, orang tersebut masih beriman. Seperti itu. Okey, yang kedua pula, iman cukup dengan percakapan sahaja dan menafikan amal perbuatan. Seperti yang saya katakan tadi. Seperti hadis yang seperti hadis yang yang dikhabarkan oleh Al-Khallal, dia menceritakan telah mengkhabarkan kepadaku Hab bin Ismail Al-Khirmani. Ia berkata, aku pernah mendengar Ahmad dan dikatakan kepadanya, siapakah Murji'ah itu? Ia menjawab, orang yang menyangka bahawa iman adalah perkataan sahaja. Hadis yang kedua pula, diriwayatkan oleh Al-Khallal juga, dan telah mengkhabarkan kepadaku Muhammad bin Ahmad bin Wasil Al-Mukri, bahawasanya Abu Abdillah iaitu Ahmad bin Hanbal, itu Imam Hambali, pernah ditanya tentang iman adalah perkataan tanpa amal, bisa bertambah namun tidak bisa berkurang. Maka ia menjawab, iaitu Imam Hambali menjawab, ini adalah perkataan Murji'ah.
Ini menunjukkan Murji'ah ini beriman hanya sekadar niat, hanya sekadar perkataan. Contohnya mereka mengatakan aku beriman, tetapi mereka tidak menunjukkan ciri-ciri orang beriman. Okey. Poin yang ketiga pula, membatasi kekufuran hanya pada kufur juhud dan ingkar sahaja. Baik, apa itu kufur juhud dan ingkar? Okey, kufur juhud adalah pengingkaran dan ingkar ketidaktahuan. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Asy-Syihrastani rahimahullah saat menjelaskan akidah Murji'ah berkata, iman adalah pembenaran dalam hati dan lisan secara bersamaan. Dan kekufuran adalah juhud, iaitu pengingkaran, dan ingkar, iaitu ketidaktahuan saja. Sujud kepada matahari, bulan dan patung ataupun berhala bukanlah kekufuran itu sendiri, namun tanda-tanda kekufuran. Maafkan saya, ini bukan hadis tapi kata-kata daripada Asy-Syihrastani rahimahullah. Ini menunjukkan bahawa yang dikatakan sujud kepada matahari, bulan dan patung berhala bukanlah kekufuran, tapi tanda kekufuran. Itu menunjukkan perbuatan orang yang bagi golongan Murji'ah lah, perbuatan tidak menunjukkan seorang itu kafir. Sebab tu dia kata sujud kepada matahari bukanlah kekufuran tetapi tanda-tanda kekufuran. Akhirnya mereka nak mengatakan bahawa orang yang sujud kepada matahari itu dalam hati mereka masih beriman. Itulah akidah golongan Murji'ah di antaranya. Baik, kita lihat pula dalil tentang golongan Murji'ah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, adapun Murji'ah, mereka menyatakan iman hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan. Barang siapa yang bersyahadah la ilaha illallah, maka dia telah sempurna keimanannya. Imannya seperti imannya Jibril dan para malaikat, meskipun ia membunuh yang diharamkan darahnya, dia tetap dikatakan sebagai mukmin. Dan meskipun dia meninggalkan mandi janabah serta tidak solat, mereka juga menghalalkan darah kaum muslimin. Baik, penerangan daripada hadis ini, sesiapa yang bersyahadah la ilaha illallah, iman dia adalah seperti imannya malaikat Jibril dan para malaikat meskipun dia membunuh. Maksudnya, meskipun seorang itu membunuh, tapi imannya tidak berkurang. Walaupun dia meninggalkan mandi junub serta tidak solat. Solat ni apa hukum meninggalkan solat? Hukum meninggalkan solat adalah haram dan hukum dia berdosa besar lah. Kerana persoalan pertama yang akan ditanyakan di dalam kubur adalah mengenai solat. Okey, dalil seterusnya, menurut Imam Asy-Syihrastani, adapun nama Murji'ah bagi pengertian yang pertama adalah tepat kerana mereka menangguhkan perbuatan daripada niat dan akad, iaitu mengutamakan niat berbanding perbuatan. Adapun pengertian yang kedua juga ianya jelas kerana mereka berkata, maksiat tidak menjejaskan iman, sebagaimana ketaatan tidak akan beri manfaat jika disertakan dengan kekufuran. Okey. Hadis ini penerangannya sama seperti tadi, iaitu seperti yang saya katakan tadi, mereka hanya mengutamakan niat tanpa perbuatan. Perbuatan tidak menjejaskan iman mereka, nilai ataupun ketebalan ataupun kenipisan iman, tingkat iman seseorang bagi golongan Murji'ah ini. Dan maksiat tidak menjejaskan iman walaupun mereka berzina, minum arak, merompak. Iman mereka tidak berkurang maupun menurun kerana mereka menganggap pelaku dosa besar tetap dikira sebagai mukmin dan bukannya kafir. Mereka menunda hukuman pelaku dosa-dosa besar. Seperti kita, iaitu pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, kita mengetahui adanya hukum hudud, iaitu hukum yang dikenakan ke atas pelaku dosa-dosa yang dinyatakan dalam Quran seperti merompak, membunuh, mencuri, berzina dan sebagainya. Tapi bagi golongan Murji'ah, mereka tidak melakukan hukuman tersebut. Mereka mengatakan mereka menunda hukuman tersebut hingga hari kiamat dan hanya Allah yang akan menghukum. Dan jika seorang tersebut dihukum kafir oleh Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Baik, ini sumber rujukan kami iaitu Al-Quran dan kitab hadis, kitab akidah Islamiyah dan juga sumber mufti wilayah. Terdapat juga beberapa artikel-artikel yang dirujuk
untuk menjayakan slide ini. Sekian sahaja pentangan daripada kami. Saya mewakili kumpulan meminta maaf jika terdapat salah silap dan berharap Ustaz dapat memberikan penjelasan selanjutnya kepada kami.